Shalom semua. Semoga anda semua sehat sentiasa. Marilah kita mendengar firman pada hari ini daripada Pastor Chris Oyakilome yang bertajuk Pengajaran dalam Pengampunan. Puji Tuhan. Ayat pembukaan kita diambil dari kitab Lukas 6 ayat 37 yang berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Amin. Dalam Yohanes 8, Alkitab memberitahu kita bagaimana para guru Taurat dan orang Farisi membawa seorang wanita ke hadapan Yesus. Dia dikatakan telah ditangkap dalam perbuatan zina. Roh melalui Yohanes memberitahu kita secara spesifik bahawa mereka cuba memerangkap dia untuk mengatakan sesuatu agar mereka boleh mempersalahkannya dalam Yohanes 8 ayat 6. Puji Tuhan. Walau bagaimanapun, jawapan guru kepada mereka adalah, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dalam Yohanes 8 ayat 7. Apabila mereka mendengarnya, mereka semua pergi dengan tidak puas hati meninggalkan dia sendirian dengan wanita itu. Apabila penuduh-penuduh wanita itu sudah pergi, Yesus tidak menyelanya atau mengutuknya. Sebaliknya, dia berkata kepadanya, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Dalam Yohanes 8 ayat 11. Sungguh menginspirasikan dan menghiburkan hati. Hal tersebut, tindakannya begitu sangat baik. Dan juga renungkan apabila Petrus menyangkanya selepas dia ditangkap. Bagi orang lain, Petrus patutnya telah dilupakan, tidak layak untuk dipanggil sebagai seorang rasul. Tetapi bukan bagi Yesus. Amin. Pada kali ketiga, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Selepas kebangkitannya, dia memulihkan kedudukan Petrus. Dia bertanya kepada Petrus 3 kali, "Adakah kamu mengasihi aku?" Dan Yesus menjawab jawapan Petrus yang mengiyakan itu dengan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam Yohanes 21 ayat 15 hingga 18. Perkataan Yunani yang diterjemahkan sebagai "gembalakanlah" dalam ayat Injil ke-15 dan ke-16 adalah tidak sama. Perkataan "gembalakanlah" dalam ayat Injil ke-15 adalah bosko, dan ia bermaksud memberi makan dan memelihara anak-anak domba itu. Tetapi apabila Yesus mengulanginya sekali lagi dalam ayat Injil ke-16, dia menggunakan perkataan Yunani yang berbeza, iaitu poimaino, yang bermaksud untuk mengembalakan atau memimpin anak-anak domba itu. Yesus tidak berkata, "Petrus, engkau sangat mengecewakan aku. Selepas segala mukjizat yang engkau lihat dengan aku dan semua kemegahanmu yang mengatakan bahawa engkau akan bersama denganku selama-lamanya, engkau menafikan aku. Bagaimana aku boleh mempercayai engkau?" Tidak, dia tidak memperhitungkan kesilapan Petrus. Oh, kasih guru sungguh menginspirasikan. Haleluya. Sebab itulah Petrus yang sama itu mendapat inspirasi dari teladan guru dan menulis kata-kata yang indah dalam 1 Petrus 2 ayat 21 hingga 25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, kerana Kristus telah menderita untuk
untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam, tetapi dia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia sendiri telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Haleluya. Marilah kita membaca doa ini bersama-sama. Ya Bapa, aku diinspirasikan oleh tindakan pengampunan-Mu yang penuh kasih, seperti yang ditunjukkan di dalam kitab suci. Aku membiarkan intipati-Mu yang ada di dalam diriku mengalir keluar seperti aliran. Ketika aku berinteraksi dengan orang lain dalam kasih, aku mengekalkan hati yang pengasih sepanjang masa dan terus menikmati kesenangan dalam diri orang lain. Dalam nama Yesus, amin. Sebagai renungan tambahan, anda boleh merujuk dalam kitab Lukas 11 ayat 4, Lukas 17 ayat 3 hingga 4, Efesus 4 ayat 32. Haleluya. Sungguh menginspirasikan firman pada hari ini ya. Semoga kita mendapat manfaat daripada firman ini, dan semoga kita berjumpa lagi dalam segmen yang akan datang. Puji Tuhan. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.